Detektif Conan ni akan habis dalam tempoh 10 tahun akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Dalam video kita pada hari ini saya nak share dengan korang semua tentang beberapa soalan-soalan yang telah pun diajukan yang special, macam mana saya dah kata kat korang dalam video yang lepas, iaitu video tentang review chapter 1085. Saya akan sediakan satu video khas untuk menjawab soalan daripada korang dekat ruangan komen di bawah lah. So hari ni saya nak jawab dekat saya nak jawab dekat korang semua beberapa soalan yang memang sangat-sangat menarik untuk kita semua kongsi bersama berkaitan dengan anime series Detektif Conan. So tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan Q&A kita pada hari ini. Baiklah, soalan yang pertama ni datangnya daripada Galaxy Storm Official YouTube channel, yang mana Galaxy Storm Official telah bertanyakan kepada saya soalan tentang nombor 1. Dia ada 3 soalan semua. Nombor 1 dia tanya kat saya, "Bang dah tengok Detektif Conan memang dah lama ke kat Astro Ceria?" So jawapannya adalah memang saya tengok Detektif Conan ni dah lama, memang daripada zaman Astro Ceria dulu. Masa tu Detektif Conan dimainkan tengah hari pun ada. Saya ingat lewat pagi pun ada, pukul 1 saya tunggu dengan adik-beradik saya yang minat tengok. Kita tengok sama-sama lah tentang episod Detektif Conan ni, nak tahu macam mana kesudahan dia. Dan setiap movie-movie yang dimainkan dekat Astro Ceria pun memang selalunya kita orang akan tengok. So memang jawapannya ya, saya tengok dah lama dah, daripada kat Astro Ceria dulu-dulu lagi. Yang kedua pula soalannya adalah, anime apa lagi yang abang tengok selain Detektif Conan? Okey, selain daripada Detektif Conan, anime yang saya tengok juga adalah Naruto. Of course Naruto, Boruto, Naruto Next Generation. Kemudian saya tengok One Piece saya tengok, Demon Slayer saya tengok, Assassination Classroom saya tengok. Lepas tu saya tengok beberapa anime yang lain lagi lah, macam One Punch Man. Of course tengok One Punch Man. Tu ada banyak sebenarnya kau nak list kan. Tapi yang saya sebutkan tadi tu antara yang saya ingat lah. Yang saya tak ingat tu ada beberapa lagi anime yang lain. Tapi banyak lah, bukan Detektif Conan saja yang saya tengok. Okey, nombor 3 pula soalan dia, karakter dan episod apa yang favourite bang dalam Detektif Conan? Okey, karakter favourite saya memang semua orang tahu, Kaito Kid lah. Bagi korang-korang yang follow daripada awal channel ni lagi, memang Kuroba Kaito ataupun Kaito Kid merupakan favourite karakter saya lah. Dan kalau watak-watak sampingan selain daripada Kaito Kid lah, Kaito Kid ni saya letak nombor 1. Selain daripada Kaito Kid, untuk watak lelaki, saya juga minat Akai Suichi dan juga Yusaku Kudo lah. Konon Edogawa dengan Shinichi Kudo tu of course saya minat. Tapi nombor 1 untuk watak lelaki adalah Kuroba Kaito ataupun Kaito Kid. Sebab bagi saya, dekat watak Kaito Kid ni dah ada semua compilation, ada kebijaksanaan Shinichi Kudo. Kemudian dia pun tembak, dia punya accuracy tembakan pun bagus juga. Lagi pula dia tembak guna cut gun kan, bukan guna bullet gun yang biasa tu. So bagi saya dia ni dah macam watak yang agak lengkap lah. Ada lawak dia, ada serius dia, ada bijak dia, ada kemahiran dia, dan paling best dia ni pandai buat magic lah. Dan untuk watak perempuan pula, kalau saya nak senaraikan nombor 1 watak saya minat, watak perempuan bagi saya adalah watak Vermouth. Bagi saya Vermouth ni watak yang menarik. Dia watak yang ada misteri dia yang sampai hari ni pun kita tak tahu lagi. Dia punya perwatakan pun dalam jahat-jahat dia ada baik dia. Sebab tu saya watak perempuan favourite saya watak Vermouth. Selain daripada Vermouth, Yukiko Kudo saya minat juga, dan juga watak-watak perempuan yang lain pun saya minat. Tapi nombor 1 adalah Vermouth bagi perempuan. Bagi watak lelaki pula adalah Kuroba Kaito ataupun Kaito Kid. Okey, soalan yang seterusnya pula adalah daripada YouTube channel yang bernama Nur Safikah. Yang mana Nur Safikah ni soalan dia ada 4 soalan. Soalan yang pertama dia tanya saya, abang baca manga guna buku atau website? Jawapannya saya baca manga dekat website, iaitu website yang saya selalu baca adalah Manga Nato dan juga Manga Kakalot. Dua ni saya guna untuk baca manga Detektif Conan. Bahkan manga-manga lain pun ada juga dekat website ni. Sekali lagi saya ulang, Manga Nato dan juga Manga Kakalot. Kalau website boleh share link tak? Tu saya share lah nama dia. Nanti korang search je kat Google, InsyaAllah korang jumpa. Kemudian dia tanya apa nama Instagram abang, saya nak follow. Nama Instagram saya ni sebenarnya saya bukan tak nak share, tapi Instagram saya tak aktif sangat. Tapi kalau korang nak follow, nama Zahir Asri lah. Korang boleh search Instagram Zahir Asri. Tapi saya dekat Instagram pun tak aktif sangat. Jarang-jarang saya upload. Nombor 3, abang rasa berapa lama lagi agaknya Detektif Conan ni nak habis? Okey, soalan ni bagi saya soalan yang sangat-sangat menarik lah.
Bukan soalan ni kali pertama ditanyakan oleh Safiqah je. Dah ramai orang tanya saya sebenarnya kan. Berapa lama lagi Detektif Conan nak habis? Bila agak-agaknya saya rasa Detektif Conan nak habis? So untuk soalan ni, pada pendapat saya sendiri personally saya rasa Detektif Conan ni akan habis dalam tempoh 10 tahun akan datang paling cepat. Maknanya paling cepat akan habis adalah dalam tahun 2032. Mesti ada reason kan, mesti ada sebab kenapa saya cakap macam tu. Sebabnya kalau lebih daripada 10 tahun, saya rasa benda tu dah impossible lah untuk berlaku. Sebab kita sekarang pun dah ada dekat di mana kita berada pada watak kedua terbesar dalam Black Organisation, iaitu watak Ram, the boss advisor ataupun the second boss in command. Watak Ram ataupun watak sebenarnya macam mana yang kita semua dah tahu dalam manga lah kan. Saya tak nak spoil untuk korang yang tak baca manga. Tapi sekarang kita dah didedahkan siapa watak sebenar Ram. Yang mana macam yang kita semua tahulah, untuk reveal watak Ram ni pun ambil masa bertahun-tahun lamanya. Sejak pertama kali nama Ram dimention dalam episod The Scarlet Pursuit, iaitu episod yang ke-700 something. Iaitu masa kita tahu yang Archias Witchy masih lagi hidup sebenarnya, dan kita tahu Babon juga merupakan seorang ejen undercover. So masa itulah yang dimention ada satu lagi watak yang lagi besar, iaitu nama dia Ram. Dan masa yang diambil untuk reveal tentang watak Ram ni pun memang agak lama lah kita tunggu kan. Even dalam manga lama, dalam anime lagi-lagilah lama. So sekarang ni bila kita dah ada satu je lagi watak kita nak tahu, iaitu the boss of the Black Organisation, saya rasa masa yang diambil dengan pace ataupun dengan rentak manga sekarang, yang mana manga sekarang dalam masa setahun pun manga Detektif Conan ni tak banyak sangat keluar, sebab lebih banyak hiatus, lebih banyak berehat. Dengan kondisi Gosho Aoyama yang katanya kurang sihat daripada segi mental, dia perlukan rehat banyak sebab dia pun dah berusia. Dan dengan pekerjaan-pekerjaan movie dia lagi dan beberapa franchise Detektif Conan yang lain, so boleh dikatakan sekarang ni dalam sebulan sekali baru ada manga. Kadang-kadang dalam 2-3 minggu baru ada manga. So dengan pace sekarang, dengan rentak dia, dengan kelajuan dia, saya rasa lebih kurang dalam masa 10 tahun lah untuk kita nak reveal siapa watak the boss of the Black Organisation. Paling cepat 10 tahun. Kalau lebih pun saya rasa mungkin, tapi saya rasa takkan dia nak heret sangat kan. Tapi tak tahulah berdasarkan keadaan Gosho Aoyama. Tapi me personally, pada pendapat saya, bila Detektif Conan nak habis, Detektif Conan akan habis. Jawapan saya adalah dalam masa 10 tahun akan datang. Sebelum tu saya rasa mungkin tak kot. Sebab kalau dah habis sebelum 10 tahun, untuk rungkai siapa watak the boss ni, dia jadi terlalu cepat lah tiba-tiba kan. Sebab tiba-tiba kita dengan sekarang cerita pun pasal Chihaya Hagiwara semua, lepas tu tiba-tiba kalau nak terus habis tu macam tergantung. Melainkan kalau Gosho Aoyama sihat dan setiap minggu dia boleh buat keluar edisi yang baru ataupun volume yang chapter yang baru dia boleh buat keluar, dan pada saat itu tak mustahil dalam masa 5 hingga 6 tahun. So the exact time saya tak pasti, tapi dengan keadaan sekarang saya boleh katakan dalam masa 10 tahun lagi baru akan habis Detektif Conan ni. So tu pendapat saya je lah kan. Pendapat korang pula macam mana? Tapi sejujurnya saya rasa Detektif Conan ni selagi Gosho Aoyama bernyawa takkan habis punya manga ni. Sebab saya perasan Gosho Aoyama jadikan manga ni lepas sambung kan. Selagi dia mampu nak sambung. Sebab manga Detektif Conan ni ialah kan cerita dia sendiri, dan saya rasa mungkin Detektif Conan ni pun bagi dia life dia, kehidupan dia lah. Selagi dia bernyawa, saya rasa Detektif Conan tak akan habis. Tapi kalau nak bagi jawapannya adalah 10 tahun lagi. Pada pendapat korang pula macam mana? Kalau korang ada pendapat lain, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Dan soalan yang terakhir daripada Nur Safiqah adalah, sebenarnya Sera tahu tak abang dia masih hidup lagi? Abang dia sebenarnya hidup lagi. Dan Archias Witchy tahu tak mak dia dah mengecil macam Conan dan Haibara? So jawapannya adalah Masumi Sera tak tahu Archias Witchy masih hidup, dan Archias Witchy mungkin tahu. Mungkin dah tahu sebenarnya. Cuma tunggu officially je untuk bagi tahu yang sebenarnya Mary Sera dah mengecil. Okey, itu je, harap abang jawab semua soalan saya. Thank you. Alright, terima kasih Nur Safiqah sebab sudi bertanyakan soalan kepada saya. Dan soalan yang terakhir pula adalah kita ada soalan daripada Armin Z. Armin Z ni dia ada 4 soalan nak tanya kat saya, dan saya akan cuba untuk jawab. Terima kasih Armin Z sebab sudi bertanyakan soalan. Soalan yang pertama adalah, teori Zahir siapa bos BO? Dan kalau betul Karasumarenya tu bos BO, macam mana dia maintain hidup? APTX 4869, ubat yang tidak lengkap, mustahil ubat tu digunakan oleh Renya untuk kekal hidup. Baiklah, untuk jawapan nombor 1 ni Amin Z, jawapan saya adalah, teori saya siapa bos BO ni, saya pernah buat video yang mana saya berteori dan berpendapat bahawa bos BO adalah, the boss of the Black Organisation ni adalah Vermouth ataupun Sharon Vineyard ataupun Chris Vineyard.
yang mana saya dah pernah share dalam video ni. Nanti saya tinggalkan link dekat ruangan komen di bawah. Untuk korang yang tak tengok lagi, korang boleh tengok. Saya explain dengan detail apa saya punya sebab dan hujah saya yang mengatakan bahawa Vermov adalah the boss of the Black Organisation. Kemudian dia tanya kat saya, kalau Kara Sumarinya tu betul-betul bos, macam mana dia maintain hidup? Okey, saya personally, pada pendapat saya rasa Kara Sumarinya tu hanyalah satu siluet ataupun bayangan yang digunakan sebagai watak the boss, sedangkan watak sebenar the boss bukan Kara Sumarinya. Sebab kalau betul Kara Sumarinya masih hidup, saya rasa properties dia, rumah dia dalam episod 216 tu takkan dibeli oleh orang lain, takkan dijual kepada orang lain. Walaupun dia hidup di balik bayangan, mesti dia nak jaga dia punya property, dia punya tanah dia, dia punya rumah dia kan. Tapi lepas daripada dia dikatakan mati, rumah dia tu pun terjual macam tu saja. Sedangkan kat situ ada harta yang banyak yang dia sendiri tahu daripada mak dia, dan dia paksa pun arkeologi untuk cari. Kalau betul dia masih hidup, dia akan cuba untuk pertahankan nama rumah tu dengan macam-macam mana cara sekalipun. So, saya rasa sebenarnya Kara Sumarinya dah mati, cuma orang lain yang gunakan nama dia. Dan untuk APTX tu pula, memang ubat yang tak lengkap lagi, dan saya tak rasa Kara Sumarinya konsum ubat tu. So, ini personally pendapat saya lah. Kalau korang ada pendapat lain, korang boleh drop dekat ruangan komen di bawah. Sebab kita pun tak tahu fakta tentang Kara Sumarinya ni. Even Kara Sumarinya ni pun hanyalah satu teori daripada Akai Suichi dan Yusaku Kudo saja dalam cerita Detektif Conan ni. Nombor 2 pula soalannya adalah, antara Conan dan Mary, siapa dulu yang telan APTX 4869? Kalau Conan, kenapa Vermov boleh guna ubat tu pada Mary, sedangkan dia sudah tahu efek APTX 4869? Okey, ni soalan yang cantik. Ini soalan yang lawa bang. Lawa. Baik bang. Baik. Okey, baiklah. Jawapannya adalah, Conan dengan Mary, Conan Edogawa dulu yang diberikan pil APTX 4869 oleh jin kepada Conan Edogawa. Kemudian baru Vermov bagi pil APTX 4869 kepada Mary Sera ataupun Mary Akai. Soalan dia pula, kenapa Vermov boleh guna ubat tu pada Mary, sedangkan dia sudah tahu efek APTX 4869? Okey, Amin Z. Dan kepada korang yang tertanya-tanya, sebenarnya APTX 4869 ni dicipta oleh The Black Organisation dengan tujuan untuk membunuh dia punya mangsa tanpa meninggalkan sebarang bukti untuk disiasat. Okey. So, bila dia try benda ni dekat ramai orang, kesannya memang semua orang yang dia dah try tu dikonfirmkan, disahkan mati. Contohnya macam Haneda Koji dan beberapa watak-watak yang lain yang ada dalam senarai mangsa pil APTX 4869. Kecuali Conan Edogawa sahaja yang mengecil. So, kesan dia sebenarnya adalah untuk membunuh orang. Jadi mungkin tak mustahil kenapa Vermov guna tu disebabkan oleh dia nak bunuh Mary Sera. Dan dia tahu kesan tu berlaku dekat Conan Edogawa, yang Conan Edogawa ni mengecil kan, Shinichi Kudo mengecil. Tapi mungkin kesan tu adalah kesan yang orang kata yang terkecuali. Benda tu pun mungkin sebenarnya satu benda yang secara tak sengaja berlaku. Sebab secara statistiknya lebih ramai yang mati berbanding Conan Edogawa seorang je yang mengecil. So kiranya memang ubat ni tujuan dia untuk membunuh. Sebab tu Vermov bagi dekat Mary Sera. Dan kalau kita tengok pun, memang betul-betul Vermov nak bunuh Mary. Sebab itulah dia tolak jatuh ke dalam sungai. So mungkin lepas daripada tu dia ingat yang Mary Sera tu lemas lah. Dan dia pun tak jangka bahawa kesan yang sama akan berulang ke atas orang lain selepas daripada Shinichi Kudo. Itulah setakat ni fakta yang kita tahu macam tu. Tapi tak tahu lah kalau Gosha Oyama twist cerita, dia buat Vermov ni sebenarnya sengaja bagi sebab dia dah tahu kan. Tapi berdasarkan fakta, ubat tu digunakan untuk membunuh dan kesan tu hanya berlaku ke atas Conan Edogawa je. So, dia pun tak tahu lah sebenarnya kenapa Conan tu mengecil. Adakah betul-betul disebabkan oleh efek ubat tu ataupun disebabkan oleh badan Shinichi Kudo tu yang special. Tapi rupa-rupanya ubat tu yang ada efek lah. So, kalau kira Vermov bagi tu memang untuk membunuh. Harap jelas ya soalan tu. Agak kurang tak pening Kemudian soalan ketiga adalah, teori zahir siapa sebenarnya Vermov pada bos BO? Okey, Vermov bagi saya dialah bos BO. Dan isteri anak tak, dia adalah bos BO. Kemudian adakah Chris Shannon dan Vermov semua orang yang sama? Memang Chris Vinyard dan juga Vermov ni memang orang yang sama. Dan nombor 4, kalau Vermov adalah Sharon, maksudnya dia dan bos BO sudah tahu efek APTX 4869, jadi mengapa pil tu masih diberi pada Jin lalu diberi pada Conan dan kepada Vermov lalu diberi pada Mary? Adakah Vermov tak nak bunuh Mary pada asalnya sedangkan Mary sangat berbahaya kepada organisasi mereka?
Jawapannya macam tadilah. Memang efek pil APTX 4869 ni secara statistiknya adalah untuk membunuh, dan ramai yang telah terbukti dan disahkan mati, dan kes tentang pengecilan badan itu hanya berlaku kepada Conan Edogawa saja, which is exceptional case ataupun kes yang terkecuali, dan diorang pun tak tahu kenapa boleh jadi macam tu. Dan tujuan pil itu diberi kepada Mary bukan untuk mengecilkan Mary, tetapi untuk membunuh Mary, sebab memang APTX 4869 tu adalah senjata untuk membunuh. Walaupun Vermouth tahu kesan dia ke atas Shinichi Kudo, tapi itu adalah kes yang orang kata yang diorang tak jangka lah. So dia pun tak jangka yang Mary Serra tu akan mengecil. Tapi kalau Gosho Aoyama buat plot twist yang tu, kita pun tak tahu. So setakat ni, pada pendapat saya berdasarkan soalan-soalan korang, itulah jawapannya. Terima kasih kepada korang yang sudi bertanyakan soalan, dan terima kasih kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan, saya minta maaf. Kalau korang ada info-info menarik, boleh je drop dekat ruangan komen di bawah. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi